organ. Lepas tu kita nak bersenam. Kita juga nak bercakap pasal pembedahan jantung di kalangan kanak-kanak. Okey, terus setia bersama kami di Selamat Pagi Satu Malaysia. Saya Zulkifli Bujang. Saya Tananda Aminuddin. Dan saya Nurata Amin. Terus setia bersama dengan kami sehingga 9.30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Selamat Pagi Satu Malaysia. Terima kasih banyak-banyak untuk itu. Dan kita nak lanjutkan lagi perbualan kita pagi ni. Tapi saya tertarik dengan apa yang Ali objektif program yang Ali pergi tadi tu kan. Dia kata menaikkan taraf kehidupan dengan menggunakan apa sahaja di sekeliling kita. Mungkin dalam diri kita, dalam tubuh badan kita mungkin ke? Ada manfaat untuk orang lain mungkin kan. Betul. Sebab itulah dari pagi tadi, dari awal tadi sebenarnya ketika kita mula bersiaran, kita menyebut tentang soal pendermaan organ, dan ini masanya untuk kita bercakap berkenaan dengan hal tersebut, pendermaan organ, dan ianya merupakan satu kempen ikrar untuk sejuta harapan. Kenapa? Sebab ada orang yang berdepan dengan masalah penyakit kritikal dan sebagainya kan, memerlukan pemindahan organ ataupun organ transplant ini. Mungkin memerlukan buah pinggang, mungkin memerlukan tisu, mata, ataupun apa sajalah mungkin itu yang diperlukan. Dan ada pula penderma ataupun orang yang terlibat dengan kemalangan ataupun yang meninggal dunia, tetapi organ-organ tersebut masih lagi boleh berfungsi dengan baik, dan itu yang boleh menyelamatkan nyawa orang yang lain kan? Jadi ini yang kita ingin bincangkan bersama. Kita ada tetamu kita, Dr. Hirman Ismail, yang merupakan Ketua Unit Transplant Bahagian Perkembangan Perubatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang, Doktor. Assalamualaikum. Okey, baik. Sihat hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Sihat dah mula hujan pagi tadi. Hujan di sekitar Lembah Kelang. Okey, mungkin kita boleh mulakan perbualan kita ni berkenaan dengan saya lebih tertarik tentang soal statistik. Saya nak tahu setakat hari ini kita dah mula kempen beberapa tahun sudah tentang pendermaan organ. Berapa ramai yang dah membuat aku janji, dah orang kata tu dah bersetuju untuk menderma. Dah dekat hijau tu. Okey. Kita mulakan perkhidmatan transplant ni sejak tahun 1975 lagi, dan sehingga bulan lepas kita ada lebih kurang 233,000 orang di dalam Malaysia ni yang telah berikrar untuk mendermakan organ mereka lah. Jadi, adakah itu angka yang dijangkakan ataupun ianya angka yang perlahan sedikit? Kita dapat lihat trend peningkatan untuk 2-3 tahun kebelakangan ni. Dulu mungkin kita dapat dalam 6 hingga 7,000 pendaftaran baru setahun. Tapi mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun lepas kita dapat lihat dalam lebih kurang 28-31,000 pendaftaran baru setahun. Ini menunjukkan bahawa kesedaran itu telah meningkat. Tapi kalau kita lihat dari segi statistik, 233,000 orang tu, kalau kita bandingkan jumlah populasi Malaysia yang lebih kurang 28 juta, hanya mewakili lebih kurang 0.8% daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi kurang ke 1% daripada rakyat Malaysia yang telah berikrar untuk menderma organ. Jadi jumlah ini agak rendah, tapi kita dapat lihat peningkatan. Kemana kita positif dari segi aspek kesedaran tu lah. Dan jumlah mereka itu berikrar. Bila kita dah berikrar, tak semestinya kita akan jadi penderma. Yang telah menderma tu lebih kurang 430 orang sehingga bulan lepas, yang sudah telah meninggal dunia, yang telah mendermakan organ atau tisu mereka lah. Baik. Okey, kita cerita tentang kempen sebentar saja lagi kan. Okey, berkenaan dengan penganjuran kempen itu sendiri, ini merupakan penganjuran yang keempat pada tahun inilah oleh MKPO. Jadi selama 4 tahun ataupun berapa tahun yang doktor sebutkan tadi itu, apa organ yang paling tinggi, paling popular didermakan? Okey, yang kita perlukan sebenarnya kebanyakan adalah organ buah pinggang. Kalau kita lihat dari segi perangkaan kita ada hampir 17,000 orang yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ. Dan kebanyakannya mungkin dalam 95% ini adalah mereka yang mengalami penyakit kegagalan buah pinggang lah. Mereka yang menjalani dialisis dan sebagainya tu, mereka perlukan organ yang baru untuk terus hidup. Dan kalau kita lihat dari segi perangkaan, dari segi jumlah mereka yang mengalami penyakit buah pinggang ini pun semakin lama semakin meningkat. Sejak 10 tahun kebelakangan mungkin 3 hingga 4 kali ganda berbanding dengan 10 tahun kebelakangan lah. Maknanya penyakit
mereka yang mengalami penyakit buah pinggang ini semakin meningkat. Jadi kita jangka dalam tahun demi tahun jumlah ini akan terus meningkat. 17,000 tu mungkin tahun ni, mungkin tahun depan kita dapat lihat lebih lagi yang sedang mengaku. Ini mungkin kerana Zul dan doktor juga kerana fatwa-fatwa yang dikeluarkan setiap beberapa tahun ada satu fatwa dikeluarkan. Jadi itu mungkin menimbulkan keyakinan di kalangan rakyat Malaysia dan kesedaran juga. Fatwa ni telah dikeluarkan sejak tahun 1970 lagi. Kita mulakan perkhidmatan transplant di Malaysia di Hospital Kuala Lumpur pada tahun 1975. Tapi ulama kita masa dulu lebih advance di punya pemikiran tu, dia dah keluarkan fatwa tu 1970 lagi. Yang telah mengharuskan penerimaan organ. Tapi tinggal kita sajalah yang belum mengetahui tentang fatwa ataupun mungkin teragak-agak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fatwa yang telah dikeluarkan. Ataupun mungkin apa masalah lain sebenarnya yang menyebabkan mereka agak menolak untuk menderma? Mungkin takutlah. Takut itu merupakan satu faktor yang kita rasa faktor yang penting yang mungkin menyebabkan orang ramai tidak mahu menderma. Sebab bila kita bercakap tentang penerimaan organ, kita akan bercakap tentang kematian. Jadi orang takut, walaupun Rasulullah suruh kita mengingati kematian, tapi kita takut. Realitinya kita takut untuk bercakap tentang kematian. Bila kita takut untuk bercakap tentang kematian, sudah tentu kalau kita nak bercakap tentang penerimaan organ ini, orang akan rasa agak teragak-agak untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Dan bila mereka tidak mahu mendengar maklumat yang betul, ini mungkin menyebabkan salah tanggapan, tidak dibenarkan dari segi agama, ini mencacatkan mayat dan sebagainya. Itu akan timbul lah. Jadi takut tu mungkin faktor yang utama. Ini masalah tentang soal agama tadi ataupun hal yang berkaitan dengan agama merupakan perkara yang pokok juga bagi orang ramai mungkin. Ya. Yang pokok, yang maknanya itu merupakan salah satu alasan yang kita selalu dengar. Kenapa tak mau menerima organ? Saya pun tak pasti. Jangan seksa mayat dan sebagainya. Ustaz tak bagi apa tu, tak ada fatwa. Tapi padahal fatwa tu telah lama dikeluarkan. Harus ya? Harus. Baik, mungkin antara risiko yang boleh doktor sebutkan, mungkin mereka takut juga tentang kemudaratan tu dari segi kalau kita katakan untuk penerima dan juga pemberi. Sebenarnya penerimaan organ ni terbagi pada dua jenis. Satu penerimaan organ selepas kematian dan satu lagi penerimaan organ semasa kita hidup. Tapi yang lebih kita galakkan, Kementerian Kesihatan lebih menggalakkan kita derma selepas kita meninggal dunia. Sebab kalau kita nak menderma organ semasa kita masih hidup ni, melibatkan risiko-risiko tertentu lah. Maknanya kita akan menjalani satu pembedahan yang kita panggil pembedahan major. Maknanya major surgery itu melibatkan risiko-risiko tertentu. Jadi sudah tentu kita, kalau boleh kita nak elakkan. Jadi sebab tu kalau kita menderma organ selepas kematian, bila kita dah meninggal dunia, tak ada risiko apa-apa sebab kita dah meninggal dunia. Sebab itu kita menggalakkan penerimaan organ selepas kematian, dan kalau kita nak melakukan penerimaan organ semasa hidup, kita hanya hadkan kepada kalangan ahli keluarga sahajalah. Baik. Dan yang menerima tu mungkin ada risiko mungkin lebih buruk. Risiko sebagai risiko pembedahan yang biasa. Bagi kita lakukan pembedahan biasa pun, macam kita keluarkan appendix semua, melibatkan risiko bius dan sebagainya, itu memang ada lah. Tapi apa yang lebih penting, outcome ataupun hasil selepas kita menjalankan pembedahan transplant itu, kualiti hidup akan lebih baik. Maknanya kalau kita pesakit buah pinggang, selama ni kita kena pergi hospital, pusat dialisis 3 kali seminggu untuk menjalankan rawatan dialisis ini. Sesi tu ambil masa 3 hingga 4 jam satu kali. Lepas tu kita penat dan sebagainya, tak boleh nak bekerja, tak boleh nak nak jaga isteri, anak dan sebagainya. Tapi bila kita dah melakukan pembedahan transplant ini, kualiti hidup akan lebih baik. Maknanya kita akan dapat hidup sebagai orang biasa, tak perlu lagi pergi hospital, tak perlu lagi pergi pusat dialisis untuk menjalankan rawatan dialisis inilah. Tapi soalnya kan, apabila nak melakukan proses penerimaan organ ni kan, orang yang nak kita ambil tu perlu bersesuaian lah, maksudnya kajian dibuat, pemeriksaan kesihatan dilakukan kan, dari segala aspek. Sebelum kita mengambil organ daripada orang yang telah meninggal dunia, kita akan buat ujian-ujian tertentu untuk melihat dari segi pertama, dari segi sama ada organ itu boleh digunakan atau tidaklah. Kita akan buat ujian-ujian tertentu, ujian makmal, darah, scan dan sebagainya untuk memastikan bahawa organ ini yang kita akan ambil, yang kita akan pindahkan kepada orang lain
adalah organ yang berkualiti. Kalau tak berkualiti, kita tidak boleh ambil lah. Jadi kita akan pastikan aspek-aspek ini, dan salah satu aspek yang kita akan teliti adalah dari segi kesesuaian, dari segi penerima dan juga penerima. Baik, adakah di Malaysia ini ada satu undang-undang khusus berkenaan dengan hal ini, dan ianya merupakan satu proses yang lancar dan ialah orang kata tu dilindungi oleh undang-undang? Akta yang mengawal aktiviti transplant buat masa ini kita panggil Akta Tisu Manusia 1974. Walau bagaimanapun akta ini hanya mengawal aktiviti yang berkaitan dengan transplant selepas kematian saja. Tapi selepas kita beberapa tahun ni kita lihat perkembangan dan kita rasakan ada pelbagai lagi isu yang perlu dikawal, terutama dari penerimaan semasa hidup ini. Jadi sebab itu kerajaan dan Kementerian Kesihatan perlukan satu akta baru untuk juga mengawal aktiviti penerimaan semasa hidup ini. Jadi bila agaknya akan dikemukakan di peringkat parlimen untuk dibincang, dibentangkan? Okey, buat masa ini kita telah ada draft dan kita sedang paparkan draft itu di dalam kita punya website untuk tatapan umum, untuk orang ramai memberikan pendapat tentang penerimaan organ, tentang akta yang telah kita draft tersebut. Dan selepas kita mendapatkan, mungkin dia punya deadline dalam 26 hari bulan September ni, kita tarik tutup. Dan selepas itu hasil daripada dapatan daripada maklumat orang ramai, kita akan ambil kira kita mungkin kalau perlu kita akan ubah sedikit draft tersebut supaya kita temukankan kepada Jabatan Peguam Negara dan seterusnya ke peringkat parlimen. Baik, sini memang kena kawal juga kan. Dan bila kata undang tadi, mungkin doktor tadi juga telah menjawab persoalan penonton kita di Facebook, ya, Cik Azli Nur Azli ni kata apa syarat-syarat yang perlu kita ada mengikut undang-undang, dan juga seterusnya daripada Nur Ita, kita selamat pagi, Sancato Malaysia, pernah terfikir tapi tak tahu nak pergi mana, nak menderma tu. Mungkin doktor boleh menjawab persoalan ni. Sekarang senang. Dulu mungkin prosedurnya agak sukar, kita kena pergi hospital, isi borang, untuk dapatkan tunggu untuk dapatkan kad. Supaya sekarang ni kita boleh buat secara atas talian saja. Register online, dan kita akan kemukakan kad penderma tu dalam masa lebih kurang 2 hingga 3 minggu. Kita akan hantar ke rumah lah. Teruskan saja. Kita punya website www.dermaorgan.gov.my, ada ruangan untuk registration atau pendaftaran, dan kita klik dan kita isikan maklumat kita, dan kita akan dapatkan kad. Betul, saya nak tanya, banyak kes berkaitan dengan dia dah mengaku nak derma, tetapi selepas kematian orang di sekelilingnya tak tahu dan menyebabkan mereka tak benarkan proses itu dilakukan. Banyak juga, saya tak ada statistik tu sekarang, tapi banyak juga kita dapat lihat kes-kes seumpama itulah. Orang tu nak menderma, dia dah ada kad. Di saat-saat dia telah meninggal dunia, yang menghalang tu adalah ahli keluarga lah. Maksudnya ahli keluarga mungkin, kita pun faham juga bila orang tu dah meninggal pun mungkin dalam keadaan yang sedih dan sebagainya, mungkin dari segi rasional pemikiran tu mungkin terganggu juga. Dan walau bagaimanapun, sekiranya kita ni dah berikrar ni, selepas kita berikrar, kita cakap dengan kita punya ahli keluarga dengan secara yang berhemah, kita explain kepada mereka bahawa kita memang ini hasrat kita setelah meninggal dunia, dan itu mungkin boleh mempermudahkan lagi ahli keluarga di saat kematian itu untuk buat keputusan. Maksudnya kita telah tetapkan semasa kita hidup, kita dah mewasiatkan organ kita untuk didermakan. Jadi kalau kita buat seumpama itu, mungkin proses itu lebih mudah untuk ahli keluarga memberikan kebenaran. Barangkali dalam akta yang akan digubah ini, akta akan dipinda ini, boleh menyebabkan satu perubahan dari segi pengisytiharan tersebut. Maksudnya waris kena ada tanda tangan juga di borang yang sama supaya mereka tahu. Kena ada tanda tangan. Kita masih lagi menghargai kebenaran ataupun kesediaan ahli keluarga untuk memberikan kebenaran. Kita tak macam dalam proses sekarang, mereka daftar online pun boleh, lepas tu mereka dah ada kad simpan, orang tak tahu. Ada yang bertulis lah. Jadi mungkin lepas ni perlu lebih teliti lagi, sampaikan waris-waris semua tanda tangan setuju. Jadinya orang tahu pengisytiharan itu dilakukan secara umum kan, ada keluarga tahu dan sebagainya. Tapi tidak mungkin ada perubahan ya selepas ditandatangani dan sebagainya kalau mengikut undang-undang. Perubahan mungkin nak bertukar fikiran. Kita boleh bertukar fikiran kita. Kalau kita dah daftar, mungkin ada sebab-sebab tertentu kita tak nak menderma sebagainya, kita masih menghargai lagi, kita punya kebebasan untuk membuat keputusan.
kita boleh untuk membatalkan pendaftaran. Jadi kita boleh just call saja kita punya pusat sumber transplant nasional untuk membatalkan ikrar tersebut lah. Saya cover janganlah. Saya nak tahu proses dia pula sebenarnya. Kalau ada yang mendaftar secara online dan kita tak tahu apa berlaku kepada pendaftar ini, kan contohnya kematian mengejut, dan bagaimana agaknya pihak transplant negara ingin menghubungi si mati. Jadi macam mana proses dia? Proses tu sebenarnya di saat kematian tu. Maknanya kalau kita contohnya seorang meninggal dunia di hospital, pihak hospital akan mengenal pastilah sama ada mereka ini telah berikrar atau bukan berikrar, ataupun mungkin ahli keluarga. Banyak kes juga ahli keluarga sendiri yang mengaku bahawa ini penderma ni telah meninggal dunia, dia telah berhasrat untuk menermakan organ. Dan bila kita dapat informasi tersebut dan kita buat penilaian bahawa organ itu boleh digunakan, pihak hospital contoh dia di Kota Kinabalu akan menghubungi kita di Kuala Lumpur, dan kita akan activatekan proses tersebut lah. Maksudnya pemeriksaan di hospital itu dilakukan oleh pihak hospital sendiri. Maksudnya nama pesakit meninggal dunia, jadi mereka akan buat pemeriksaan di database. Mereka ni ada buat pengisytiharan. Bagi yang mati di rumah yang tidak membabitkan urusan hospital ataupun polis dan sebagainya, di rumah, bila kita meninggal di rumah, kita hanya boleh menermakan mata sajalah. Organ itu sebab kita dah meninggal di rumah, mungkin ada masa dah lama kan, kita mungkin tak boleh gunakan organ tersebut, tapi kita masih lagi boleh menggunakan mata. Dan kita kalau ada kes-kes umpama ini, ahli keluarga boleh hubungi pihak hospital, dan pihak hospital akan buat arrangement bagi membolehkan kita punya pakar mata dan sebagainya untuk mengambil mata tersebut. Baik, tadi doktor sebut Kota Kinabalu kan? Tapi kita ada pemanggil dari Sarawak sebenarnya. Baik. Kita panggilan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan. Saya nak tanya ni. Ya. Yang berkenaan dengan contohnya yang nak derma organ tu kan. Dia meninggal di rumah. Tadi dah cakap tentang meninggal di rumah. Jadi adakah jenazah tu tak perlu dialih-alih? Macam mana? Dia jenazah yang meninggal ni, adakah perlu dibawa ke hospital? Dia hanya ada di rumah je. Itu saja soalannya? Ya, saya. Mungkin Syawang. Kalau mata tu kita boleh buat di rumah. Kita boleh datangkan kita punya pasukan yang dilatih untuk mengambil mata tersebut. Maksudnya pasukan dari hospital datang ambil mata kat rumah dan pergi periksa. Dan kita buat di rumah tu. Di rumah tu juga. Prosedur berapa lama tu? Prosedur bergantung kepada berapa jarak rumah ke hospital. Prosedur nak mengambil mata ni, mata banyak dekat rumah ni dalam sejam. Jadi memang tak perlu bawa ke hospital seluruh mayatnya tu. Kita bercakap tentang Nizul, doktor pakar Malaysia, doktor pakar Malaysia. Jadi maksudnya tadi kalau kita berbalik pada dua soalan sebelum ini, jika si mati tu tidak pernah ada niat, tidak pernah berikrar, jadi maksudnya keluarga mempunyai hak untuk membuat keputusan untuk si mati dengan apa saja organ. Betul. Kalau kita tidak berikrar sekalipun, mungkin kita tak pernah sign borang sebagainya, tapi mungkin kita buat secara verbal, kita bagi tahu mak ke makcik ke siapa ke, saya memang nak mendermakan organ walaupun saya tak mendaftar tu, kita masih lagi boleh, sebab dalam akta tu ahli keluarga tu yang sebenarnya memberikan kebenaran. Jadi kalau walaupun tak ada pengisytiharan, tetapi kalau isteri nak bagi je boleh jugalah. Jadi kita isteri tak suami. Tapi isterinya baik kan? Adalah isteri nak bagi organ suami dia kan. Walaupun suami tak buat pengisytiharan apa-apa, tapi rasa macam kesian ni, mungkin boleh guna lagi ni kan, nak bagi. Dia harap apa yang kita bincangkan pada hari ni bersama Dr. Hirman mendapat menjawab sedikit sebanyak persoalan. Sebab nampaknya penonton kita ramai yang bertanya untuk menderma, bukan bertanya takut atau tidak, tapi mereka sudah bersedia. Nampaknya alhamdulillah. Jadi online saja. Secara online je. Mungkin perlu diperhebatkan juga kempen supaya lebih ramai lagi orang tahu.
dan boleh melakukan pengisytiharan untuk menderma organ mereka. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor yang bersama dengan kami pagi ini. Baik, itu perkongsian kita berkaitan dengan derma organ demi kehidupan. Itu dia. Kalau kita tengok surah Al-Kabut tu kan, ayat 69 tu, sentiasalah berbuat baik kerana Allah itu sentiasa bersama dengan orang-orang yang baik. InsyaAllah, orang kata apa ni, setiap pengorbanan tu ada hikmahnya. Betul. Okey, setuju sangat saya dengan hal tersebut.